Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi murid-murid tahun 6. Okey. Hari ini cikgu akan sambung lagi mata pelajaran sejarah bab yang pertama. Okey, kamu semua dah dapat buku kan? Okey, kamu boleh tengok muka surat 10. Okey, muka surat 10 sambungan daripada minggu lepas. Okey. Diharap anak-anak murid cikgu dapat mendengar dengan baik, dan kalau ada sebarang masalah, sebarang masalah bolehlah kamu PM cikgu. Okey, apa-apa yang tak faham, ada soalan, boleh PM cikgu. Jangan lupa PM cikgu, nyatakan nama kamu dan dari kelas mana. Okey. Kita masuk tajuk yang untuk hari ini ialah terima kasih pemimpin, muka surat 10. Okey. Hari itu kita dah belajar tentang macam mana pembentukan Malaysia, negeri-negeri yang terlibat. Okey, pengisytiharan Malaysia, langkah-langkah pembentukan Malaysia. Okey, hari ini kita nak tengok antara pemimpin-pemimpin yang bekerja keras dalam memastikan pembentukan Malaysia. Okey, tajuk dia terima kasih pemimpin. Okey. Pemimpin tempatan telah memberikan sumbangan yang bermakna dalam pembentukan Malaysia. Sebagai rakyat, kita harus berasa bangga dengan kebijaksanaan dan pemuafakatan yang terjalin antara mereka. Maksudnya pemimpin-pemimpin ni bukannya pemimpin Melayu saja, tetapi termasuk pelbagai kaum. Okey, ada Cina, ada orang Bumiputera. Okey. Okey, kita tengok pemimpin yang pertama, iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Okey, Tunku Abdul Rahman inilah yang mencetuskan idea pembentukan Malaysia, gabungan. Okey, gabungan Malaysia. Okey, alasan dia sebelum ni yang kita tahu untuk mengelakkan daripada ancaman komunis. Okey, yang tu yang pertama lah. Okey, yang pertama. Okey, yang kedua, pemimpin yang kedua. Tengok ni pemimpin yang kedua adalah Tun Abdul Razak bin Datuk Husin. Merupakan timbalan Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Masa tu dia timbalan kepada Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. So, apa tugas Tun Abdul Razak ni? Tugas dia adalah menerangkan tujuan pembentukan Malaysia. Dan beliau juga terlibat dalam membincangkan hak dan kepentingan penduduk di Sarawak dan Borneo Utara ataupun Sabah. Maksudnya kalau Sabah dan Sarawak masuk, ada hak-hak dan kepentingan mereka yang akan terpelihara. Okey, yang ketiga. Tokoh yang ketiga kita tengok ni. Okey, Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew ni dia merupakan pemimpin Singapura, pemimpin utama Singapura yang menyokong pembentukan Malaysia, sebabnya dia tak cuba untuk menghalang ancaman komunis di Singapura. Okey, so yang keempat, kamu tengok kat sini. Yang keempat ni adalah Tun Muhammad Ghazali bin Syafi'i. Dia ni ialah pegawai kanan kerajaan yang menjadi anggota dalam Suruhanjaya Kobalt. Masih ingat lagi Suruhanjaya Kobalt ditubuhkan untuk pembentukan Tanah Melayu. Okey. Sebenarnya beliau ni adalah sebagai Ketua Setiausaha Tetap Kementerian Luar. Beliau telah diberi tugas untuk merealisasikan pembentukan Malaysia. Maksudnya tugas beliau ni merancang strategi supaya pembentukan Malaysia ni tetap terjadi. Okey, tetap dijalankan. Okey, dan kamu tengok yang seterusnya, yang kelima, pemimpin yang kelima ialah Tun Datuk Mustafa bin Datuk Harun. Beliau ni siapa? Beliau ni adalah yang mengasaskan United Sabah National Organisation, USNO.
Maksudnya dia ada parti di Sabah, telah menyokong pembentukan Malaysia. Beliau juga menjadi ahli jawatan kuasa perundingan perpaduan Malaysia JPMM. Selepas tu bila dah tertubuhnya Malaysia, dia ni beliau ni Tun Datuk Mustafa ni telah dilantik menjadi Yang di-Pertua Negeri Sabah. Okey, Yang di-Pertua Negeri Sabah. Okey, kita tengok pula pemimpin yang seterusnya. Okey, yang keenam. Ni. Okey, yang keenam. Okey, Tun Muhammad Fuad Stephen merupakan pengasas United National Kadazan Organisation ataupun pendeknya UNCO, telah menyokong pembentukan Malaysia. Dia pun sama juga, dia ni dari Sabah juga. Okey, lepas pembentukan Malaysia dapat direalisasikan, maka beliau ni Tun Muhammad Fuad Stephen ni telah dilantik menjadi Ketua Menteri Sabah yang pertama. Okey, kita tengok pula yang ni, yang ketujuh. Tan Sri Dato' Amar Stephen Kallang Ningkan. Okey, Kalong Ningkan. Okey, Tan Sri ni, beliau ni merupakan yang menubuh Parti Sarawak National Party SNAP. Okey, dia menyokong pembentukan Malaysia. Beliau juga merupakan ahli JPPM. Okey, selepas pembentukan Malaysia, beliau telah dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak yang pertama. Okey, seterusnya yang ke-8. Yang ke-8 ni nama dia Tun Temenggung Jugah Anak Barieng. Merupakan pemimpin Parti Pesaka Anak Sarawak Pesaka. Antara pemimpin, antara tanggungjawab beliau adalah bagi mendapatkan sokongan penduduk Bumiputera untuk menyokong Sarawak menyertai pembentukan Malaysia. Maksudnya penduduk Bumiputera ni penduduk asal di Sarawak. Okey, penduduk asal di Sarawak. Okey, kemudian lepas Malaysia terbentuk, maka beliau telah dilantik sebagai Menteri Persekutuan dan Menteri Hal Ehwal Sarawak. Okey, dan yang terakhir nombor 9, kalau tengok dekat sini, Tan Sri Dato' Amar Ong Ki Hui. Dia memegang peranan penting dalam penubuhan Sarawak United People Party. Okey, tapi kalau kamu nak tahu, parti dia ni parti SUPP ni pada asalnya dia menolak idea untuk menyertai ataupun menolak idea pembentukan Malaysia. Tapi kemudian demi kepentingan dan masa depan Sarawak, maka parti itu menyokong penubuhan dan pembentukan Malaysia. Okey, asalnya dia tolak, tapi demi kepentingan, bila difikir panjang, takut dengan ancaman komunis, maka dia pun mengambil langkah untuk menyertai pembentukan Malaysia. Okey, kita tengok muafakat membawa berkat. Keinginan untuk membentuk Malaysia dapat dilihat melalui usaha yang bersungguh-sungguh dalam kalangan pemimpin tempatan. Peristiwa pembentukan Malaysia ini banyak memberikan pengajaran kepada pemimpin tentang kepentingan muafakat dan kerjasama bagi mewujudkan sebuah negara yang harmoni. Kita berasa bangga melihat usaha gigih para pemimpin dalam memastikan kejayaan pembentukan Malaysia. Bukan mudah nak satukan Sabah, Sarawak, Singapura. Okey, bukan mudah dengan masa tu Persekutuan Tanah Melayu ataupun Semenanjung ni lah. Okey, adakan pungutan suara, referendum, lepas tu tinjauan pula sama ada penduduk di Sabah, Sarawak dan Singapura setuju ataupun tidak. Okey, bukan satu kerja yang mudah lah, sangat-sangat sukar. Okey, dengan dulunya susah nak berhubung, memang kena pergi ke tempat-tempat yang pedalaman. Kalau zaman sekarang senang, hantar je WhatsApp dah boleh dapat. Kan, zaman dulu sangat-sangatlah susah. Okey, kamu boleh tengok gambar ni, antara gambar ni. Okey, gambar yang pertama ni pemufakatan antara ahli
Pemufakatan antara pemimpin negara membentuk beberapa jawatankuasa menunjukkan pemufakatan antara pemimpin. Tak kisah daripada Sabah, Sarawak, Singapura maupun di Semenanjung ataupun di Persekutuan Tanah Melayu. Nak tunjuk betapa komitednya, betapa bersungguh-sungguhnya pemimpin ni untuk membentuk Malaysia. Okey. Yang ni kita tengok Kita tengok apa yang ada. Okey. Yang pertama, mengamalkan sistem demokrasi. Okey, referendum telah diadakan di Singapura dalam proses pembentukan Malaysia. Rakyat telah diberi peluang untuk membuat keputusan untuk menyertai Malaysia. Tengok, masa pembentukan Malaysia, okey, kita jalankan demokrasi. Sistem demokrasi ni bermaksud, apa bermaksud sistem demokrasi ni? Dia bermaksud bukannya secara paksaan. Okey, bukannya secara paksaan. Demokrasi ni kita tanya dulu, tengok ni. Okey, kita tanya dulu rakyat. Maksudnya bukan kita lah, pemimpin dulu tanya dulu. Okey, setuju atau tak nak menyertai Malaysia? Bukannya kita, okey, nak tak nak, suka tak suka, kena juga join. Salah. Okey, kita amalkan demokrasi. Kemudian, yang kedua ni, tengoknya, bijak merancang strategi. Pembentukan Malaysia telah dapat menyekat pengaruh komunis. Suasana aman damai menjamin kesejahteraan rakyat. Rakyat rasa sangat-sangat aman. Okey, sebab sebelum ni komunis ni kalau kita tahu kan sangat-sangatlah kejam. Okey, yang ketiga. Kalau kita tengok, membentuk perpaduan kaum. Pelbagai kaum dan etnik telah dapat disatukan dalam pembentukan Malaysia. Keunikan ini dikekalkan sehingga hari ini dan permufakatan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum terus dipelihara. Okey, jangan ada cuba-cuba nak melagakan antara kaum-kaum di Malaysia. Okey, kita mestilah saling hormat menghormati. Okey, kalau orang ejek kamu marah tak? Mesti kamu marah. Betul tak? Tapi begitu juga dengan orang lain. Kalau kamu ejek orang lain juga akan marah. So, jalan dia adalah kita mesti saling menghormati antara satu sama lain. Tak kisahlah kamu tu asal daripada mana, status kamu kaya atau tidak, kamu mesti menghormati antara satu sama lain. Yang sebelum ni cikgu pernah, selalulah cikgu ingatkan dalam kelas kamu, yang paling penting sekali adalah adab. Masih ingat lagi kan? Adab. Kalau orang ada ilmu tapi tak ada adab, dia takkan pergi ke mana. Tapi kalau orang yang ada adab, insya-Allah ilmu akan ikuti dia. Okey, banyak manfaat dia daripada orang yang beradab. Okey, seterusnya kita tengok sedikit sahaja lagi sambutan Hari Malaysia. Okey, Hari Malaysia disambut pada 16 Disember setiap tahun untuk memperingati penumbuhan Malaysia. Okey, kalau kamu ingat asal tarikh dia, Tunku Abdul Rahman dia nak buat pengumuman Hari Malaysia ataupun penumbuhan Malaysia ni pada 31 Ogos 1963. Tapi disebabkan beberapa faktor ataupun desakan, tekanan daripada Indonesia dan Filipina, maka diumumkan pada 16 September. Kalau umum 31 Ogos 1963, kamu pun tak dapat cuti jugalah, kan? Cuti sekali je. Kalau macam ni ada hikmah dia kita dapat cuti 2 kali. Okey, cara gurau. Okey, seterusnya sebenarnya Hari Malaysia, pelbagai acara diadakan. Okey, sebagai tanda kesepakatan dan sayang akan negara. Selain itu, Hari Malaysia juga merupakan hari cuti umum di Malaysia mulai tahun 2010. Hasil daripada pemufakatan itu, maka pada hari ini kita dapat menyambut Hari Malaysia dengan bangga. Okey, ni kamu tengok pemimpin persekutuan dan negeri bersama-sama dengan masyarakat berbilang kaum mengibarkan jalur gemilang untuk meraihkan sambutan Hari Malaysia. Yang ni semua penduduk di negara menyambut Hari Malaysia, sama-sama menyambut Hari
Hari Malaysia. Okey, sampai di sini sahaja untuk hari ini. Cikgu harap sebelum cikgu terlupa, pastikan kamu dapat menyediakan satu buku buku nota yang panjang tu, yang warna pink yang besar tu. Okey, dalam tu apa-apa kerja, nota ataupun latihan kamu akan buat dalam satu buku itu sahaja. Okey. Okey, semoga kita dapat bertemu lagi nanti. Nanti apa-apa kerja cikgu akan update di kemudian. Okey. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.